بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kemudian mengeluarkan khatib di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumah dengan tiada izin suami. Saya dah sebut dah, tak perlu minta izin kalau datang berkuliah, sebab kuliah itu wajib. Macam kita pagi ni, suami tak pergi datang, tak payah minta izin, tak apa. Ataupun suami larang pun tak apa, datanglah. Suami akak bukan bagi datang ni ustaz, dia tak suka dengan ustaz. Kenapa? Ustaz kan nak tanding, kata dia. Tapi akak datang juga, akak nak mengaji. Dia tak izin kakak datang, akak lantak dia lah ustaz. Betul-betul bukannya salah. Hukumnya tak salah. Datanglah belajar. Walaupun suami larang. Sebab menuntut fardu ain. Tetapi kalau benda tu bukan fardu ain, tak boleh isteri keluar melainkan dengan izin suami. Apa dia? Ziarah orang mati, ziarah orang sakit, pergi pampir, ya, pergi baca merharban, kena minta izin suami tu. Pergi buat belajar masak-masak atau buat kek lapis. Ya, petang ni kita akan belajar kek lapis, datanglah ya, kena minta izin suami. Suami tak izinkan, jangan pergi. Abang, saya belajar kek untuk abang, nanti abang makan saya punya kek. Tak payah, beli je. Kamu nak buat kek lapis tu 3 jam, makan 3 minit, baik beli je. Isteri keluar juga pergi, selama dia keluar itu dalam murka Allah Ta'ala. Ustaz, niat saya baik ustaz, ziarah orang mati. Ziarah orang mati sunat, taat dengan suami wajib. Sekarang mana besar pahala? Yang wajib ke yang sunat? Yang wajib, taat. Tuan-tuan pandang baik, kalau ada isteri tak datang ziarah isteri kita, isteri kita sakit, ada satu perempuan tak datang, kita tanya pada kumpulan wanita yang datang, Kak Leha tak datang ke? Tanya suami. Dah ngajak dah, tak nak datang. Dia kata suami tak bagi datang. Astagfirullah. Apalah jenis orang macam itu. Jiran sakit pun tak datang. Suami dia tak ada, suami dia pergi kursus. Dia pesan pada isteri dia jangan keluar rumah tu, yang Kak Leha tak datang tu. Ni orang tak faham. Mesti dia mengaji dengan Ustaz Kazim. Saya juga kena lagi sekali. Memanglah suami kata jangan keluar rumah sebelum pergi kursus. Aku dah bagi cukup dah, beras dah 2 kampit, ikan dan ayam untuk 2 minggu, santan pun aku dah sediakan untuk seminggu. Kamu tak payah dah keluar mana-mana rumah. Kalau orang sakit ke apa-apa, duduk dalam rumah aja, abang tak izinkan. Kewajipan itu, taatlah pada suami, pahala besar. Habis itu ustaz tak ziarah ustaz orang sakit, tak sunat dah ziarah. Sebab masa itu suami dah kata jangan keluar rumah. Tidakkah itu meninggalkan semangat kejiranan ustaz? Menjaga hak suami lebih baik daripada menjaga hak jiran. Maka tuan-tuan pandang baik. Jaga-jaga, jangan salah sangka pada orang, jangan busuk pada orang, busuk hati. Pandang baik, mungkin suaminya tak datang, mungkin suaminya tak dapat dihubungi kerana tidak ada liputan pada talian handphonenya. Jadi pandang baik, jangan bila orang tak datang kita kata tak bermasyarakat, kita kata tak bercampur, jangan. Mungkin ada halangan yang lebih besar daripada itu. Ataupun kata dia dilaknat oleh Allah Ta'ala dalam muka Allah hinggalah dia balik ke rumah, hinggalah redha suami kepadanya, minta maaf pada suami, abang tadi saya keluar tanpa izin, maafkanlah saya. Okey, abang maafkan, barulah Allah balik redha padanya. Pada suatu riwayat telah melaknat akan malaikat di langit dan tiap-tiap sesuatu yang terbang di udara melainkan jin dan manusia hinggalah kembali ia pada suaminya. Kitab ni tuan-tuan, kitab ni ditulis
Kapal terbang pun tak wujud lagi. Kitab ni ditulis, kapal terbang pun tak wujud lagi. Tapi dia kata dah, melainkan jin dan manusia yang di langit. Macam mana dia boleh tahu manusia akan terbang atas kapal terbang? Inilah dia tuan-tuan yang kata ilmu. Dia kata segala benda yang terbang, yang lalu di atasnya, atas kepala perempuan tu, melainkan jin dan manusia. Maknanya jin terbang dan manusia pun boleh terbang dalam heli ataupun dalam kapal terbang. Yang mana lalu atas kepala perempuan yang lawan suami dia, burung, unggas, melaknat perempuan itu, melainkan jin dan manusia. Baik, kemudian dan telah mengeluarkan tadi, dia kata perempuan itu bagi suaminya tiada aku lihat daripada akan engkau kebajikan sekali-kali. Mana-mana perempuan yang kata dekat suami dia, abang tu memang selama ni pun bukan abang yang jaga saya pun, tak pernahnya abang buat baik kat saya. Siapa-siapa perempuan yang cakap macam tu pada suaminya, batallah segala amalan perempuan itu. Macam yang saya kata tadi, hanya nak pergi Giant, suami tak mau bawa. Dah lah Giant apa, aku nak tidur, aku letih. Dia marah. Awak tu memang kalau orang ajak ke mana pun tak nak. Selama ni memang awak tak nak buat baik dengan kita pun. Batal amalan perempuan itu. Sekali ajak pergi, tak nak pergi, disebut semuanya tak pernah buat baik. Habis tu makan minum kamu selama ni, pakaian kamu selama ni macam mana, nafkah kamu macam mana. Dengan sebab sekali ajak pergi Tesco pun kamu tak mau marah pada aku lah. Dah, tuan-tuan. Sebab tu kita ni hidup berumah tangga, benda yang tak elok, benda yang tak baik, jangan ingat, jangan ungkit. Tolonglah ingat, tolonglah ungkit benda yang baik. Kadang-kadang suami ni, ya Allah, ajak isteri tak mau buat, tak mau tidur, sekali tu dia ungkit habis-habis. Jangan ingat yang sekali tu, ingat yang selama ini 20 tahun dia jaga kita. Baru sekali isteri tu tak masak nasi sebab gas habis, tunggu lori gas tak datang-datang. Selalu bila gas ada, dia datang je, gas. Hari tu datang pula lori pick up gas, tak masak, lambat sikit. Kerana lambat sekali, 30 tahun dia lupa. Cuba sebelum tuan-tuan marah pada rumah isteri kita, orang rumah kita, cuba kita ingat, baru 2 kali dia lambat masak. Selama ni elok je dia masak. Buat apa aku nak kisah yang 2 kali? Akhirnya tuan-tuan takkan marah. Kenapa tak masak ya? Gas tak ada abang. Atau kenapa tak beli? Nak beli dengan apa? Takkan saya nak fikir tong gas. Kereta tak ada, motor rosak. Atau kamu tak telefon, nombor telefon gas, kedai je tutup raya Cina. Atau lori gas tak datang? Tak datang pun. Waktu kita cari tak datang, waktu kita tak cari datang pula. Atau belumlah masak lagi. Belum, baru goreng je. Setengah tu pun separuh masak baru tu. Tak apalah ya, jom kita makan di luar. Kan baik. Alhamdulillah. Kalau lah tiap-tiap hari gas habis makan, honok gitu. Jadi bawa lah jalan. Yang tuan-tuan nak marah sebab saya buat, dah tahu dah gas tak ada, buat lah prepare. Goncang lah butong gas tu. Mana nak goncang je? Tak payah marah-marah. Bila berlaku satu-satu, tolong ingat. Dia tak sereka baju kita. Lepas dia sereka baju kita, line ni dapat 3 ke 4 line. Kamu iron ke tak iron baju aku ni? Iron ni tak nampak orang gosok tu. Kalau gosok kenapa ada 3 line? 3 line lah. Batu abang pakai dah kata dia. Ya Allah, dia marah 3 line. Lantak lah tuan-tuan. Janji aku boleh pakai baju. Apa nak malu 3 line, 2 line, 1 line? Dia sereka tu pun. Terima kasih ya, cantik ya sereka. Cantik tengah. Lalu 1 line, ya 3 line. Bagus lah. Dia puji dia. Saya kalau saya suruh isteri saya serika baju, tuan-tuan, kalau baju saya tu baju jenis Raihan, saya suruh serika habislah. Kalau baju tu kemeja, saya tak suruh dia serika bahagian bawah. Sebab baju tu nanti akan masuk dalam seluar.
masuk dalam. Jadi tak nampak juga. Yang sereka tu biarlah kedut. Sereka daripada pusat ke atas saja sereka. Sebab bahagian bawah nanti masuk dalam seluar, tak nampak. Nampak tak? Kalau saya pakai baju hairan, baju raihan, seluarnya pula bahagian punggung ke pinggang, saya tak suruh dia sereka. Sebab nanti dia akan duduk di bawah baju hairan saya. Nampak? Kan senang hidup isteri saya. Jubah pula saya tak suruh dia sereka bahagian belakang. Sebab nanti bila saya duduk atas kerusi, dia kedut juga. Jadi sereka bahagian depan saja. Kan senang hidup tuan-tuan. Aduh. Boleh faham tak? Saya kata kat isteri saya, buat apa sereka teruk-teruk baju awak tu? Nanti kedut juga. Oh, kata kalau baju awak, saya sereka. Baju saya awak tak pergi sereka pula. Yelah kan kedut juga. Tak usah sereka lah. Isteri saya jawab, kalau begitu tak usah basuh lah. Nanti kotor juga kata dia. Ini hidup cara husna. Buat apa nak sereka? Sereka kan kedut. Kalau gitu, tak salah. Basuh kan kotor juga kata dia. Pakailah, tak payah basuh-basuh. Baik, kemudian. Dan kata dia, adalah perempuan yang tiada takut kepada Allah Ta'ala itu, biasanya jatuhlah perkataan yang demikian. Ghalib tu maknanya biasalah. Mudahlah akan sebut benda tu. Awak tu memang tak pernah jaga saya. Awak tu memang tak ambil kisah dengan saya. Selama ni pun saya je buat baik dengan awak. Dia padam segala jasa pasangan hidup dia. Batallah amalan dia. Hanya kerana satu permintaan yang tidak dipenuhi oleh pasangan hidupnya. Baik, dia kata mana orang yang tak takut pada Allah, perkataan macam tu senang nak keluar. Tambah suami ni nak mengorak, nak menagih kasih perempuan lain. Dia okey. Yang perempuan lagi seorang tu pun kata dia. Kenapa awak suka dengan kita? Kan awak dah ada isteri. Kenapa awak mengorak kita? Apa jawab suami tu? Saya tidak dapat layanan daripada isteri saya. Nampak tak? Nak mengorak orang punya pasal, dia kutuk isteri dia sendiri. Apa jenis suami? Cuba kamu sendiri jawab. Memang saya gatal pun. Apa cakap ni? Ini nak meraih cinta orang lain tu, kadang-kadang dia condemn isteri dia. Makan minum saya tak dijaga. Layanan atas katil saya pun basi, layu, lasu. Saya perlukan kehangatan ni, ya Allah. Dan isteri kamu tak sihat, tak sihat. Dia layan cara tak sihat lah. Janganlah condemn orang lain untuk meraih cinta orang lain. Kadang-kadang kita ni nak condemnkan orang lain untuk dapatkan sesuatu yang kita nak. Ini tak gentleman. Berusaha atas usaha kita sendiri. Jangan menang di atas kelemahan orang lain. Jangan. Apa tu? Surat khabar lama. Saya kadang-kadang bila tengok bola, sebab tu saya malas tengok bola. Sebab kadang-kadang dia bagi trik. Nampak macam kena tackle. Ada hadis Nabi bagi jatuh. Akhirnya kad merah. Kad merah tinggal 10 orang. Apa lagi nak main? 10 lawan 11. Cuba main dalam keadaan gentleman. Jangan berlakon-berlakon. 11 lawan 11. Barulah betul. Ini tidak cari jalan. Macam mana nak bagi pemain bola sepak sana kena buang padam. Lagi banyak lagi buang padam, lagi bagus. Ini tak gentleman. Bersaing dah elok. Padang yang rata, referee yang adil, pemain yang cukup balance sebelah dengan sebelah. Jangan kita mencari kelemahan orang lain untuk dapatkan sesuatu. Sehinggalah kita membuat cerita yang bukan-bukan kepada pasangan hidup kita sendiri. Yang selama ni jaga kita, makan minum dengan dia, tidur sekali, makan sekali, mandi sekali, susah senang sekali. Tetapi bila ada satu benda yang kita tak puas hati, itulah yang kita ungkit. Mengakibatkan batal ibadat selama kita ini, selama yang kita buat. Ataupun dia kata dibuatnya kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa, sekalipun kemudian dilihat kejahatannya satu ya, nescaya berkatalah ia, saya tidak pernah lihat suatu kebajikan kamu sekali-kali. Maka perbuatan yang demikian itu membatalkan amalannya. Walaupun dia dah kahwin berpuluh tahun berkhidmat. Tetapi dengan sebab perkataan begitu, 30 tahun dibatalkan pahala. Ya, kalau ikutkan tak boleh mata muka.
Rasulullah pun kalau dia tak suka, dia marah isteri dia, Nabi cuma diam. Nabi tak tarik buka mata. Pernah Rasulullah marah pada isteri dia, Rasulullah keluar di rumah, Rasulullah duduk di masjid. Tak balik Nabi di rumah. Jadi isteri Nabi tahu Nabi Muhammad marah pada mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak menyakitkan hati mereka. Ini sifat Rasulullah. Dia kita tirulah. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, pakai minyak wangi, kemudian keluar ia, maka dia melintasi suatu kaum yang laki-laki supaya mendapat mencium bau yang dia pakai, maka perempuan itu dosanya seperti berbuat zina. Habis itu, Ustaz, badan saya bau busuk. Badan saya bau busuk. Takkanlah saya pakai minyak wangi. Pergi masjid perempuan, pergi surau perempuan pakai minyak wangi haram. Tak boleh. Ya Ustaz, badan saya bau busuk. Kalau begitu, buangkan bau busuk. Dengan apa? Apa yang sebab bau busuk? Ketiak saya berbau. Bau asam. Ketiak siapa busuk? La 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 la. Pok pok pok. Cerita bujang lapuk. Kalau gitu selesaikan masalah bau ketiak. Masalah bau ketiak gunakanlah hibka, penghilang bau ketiak. Dia tak wangi, tapi dia menyerap bau ketiak. Akhirnya anda tidak lagi merasa susah hati bila berada dengan orang lain. Anda akan mendapat keyakinan yang baru. Gunakanlah hibka. Selesailah. Bukannya dengan pakai minyak wangi, pakai hibka penutup bau. Udah pakai Ustaz, penggunaannya saya pakai tak berkesanlah Ustaz. Kalau demikian, gunakanlah limau. Tiap-tiap kali mandi, gosoklah limau. InsyaAllah hilang. Tuan-tuan, tiap-tiap kali mandi, gunakan limau. Mana nak cari limau Ustaz? Allah, berlambak-lambak. Sekarang limau benzin lagi banyak. Cuma aja pergi kedai Cina sekotak dia bagi. Makan limau banyak-banyak. Ambil limau nipis, hilangkan bau badan. InsyaAllah tak perlu lagi pakai minyak wangi. Saya dah buat tak menggunakan limau, tapi tetap tidak berkesan. Kalau begitu, janganlah makan jerit, petai, bawang dan sebagainya. Jaga makan minum. InsyaAllah bau badan tidak ada. Jadi Nabi larang perempuan pakai minyak wangi. Terutamanya pergi ke masjid. Siapa yang pakai juga pergi ke masjid atau pergi dengan niat nak bagi orang rasa bau wangi dia, dosanya macam dosa berzina. Dan laki-laki yang bila perempuan pakai minyak wangi melintasinya dengan wangian, dia pun rasa wanginya. Rupanya seorang perempuan, dia cari kedai bunga, dia beli sekuntum bunga, dia bagi RM50 kat nyonya tu. Nyonya tu kata, belen, keep the change, dia kata. Dia hambat perempuan itu untuk dia bagi bunga. Rupa-rupanya perempuan itu menggunakan minyak wangi Mistral. Ya, maka laki-laki yang macam itu juga dikira sebagai dosa zina. Perempuan itu dapat dosa zina, laki-laki itu pun dapat dosa zina. Jadi jaga-jagalah. Kaum perempuan nak pergi masjid ke mana kan, minyak wangi jangan berlebih-lebih sangat. Ini dalam beg tangan tu minyak wangi. Nak keluar kereta minyak wangi. Mak tandas minyak wangi, keluar tandas minyak wangi, keluar kereta minyak wangi. Tujuan dia apa? Nak bagi wangi pada orang, kita takut dapat macam itu. Yang pakai minyak wangi dapat sunat, minyak wangi pada isteri, minyak wangi pada suami. Pakailah. Hukum sunat. Duduk dalam bilik tidur tu sembuh segala minyak wangi. Daripada atas katil sampai atas kelabu. Pakailah. Daripada ujung rambut ke ujung kaki. Sunat. Pening suami. Apa jenis hang ni? Banyak sangat minyak wangi. Tapi yang kita tak sembuh dengan minyak wangi, kita sembuh dengan reset. Pening hamba Allah tu pula. Dia disuruh sembuh minyak wangi, dia sembuh reset. Ya, habis orang tua tu cukup 4 tahun kanser tu. Baik, kemudian. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Askari
Saya ni tiap-tiap pagi tuan-tuan, Isnin sampai Khamis ni, hari Sabtu, hari Ahad di sekolah ya tu, tiap-tiap pagi kuliah. Dalam 120 orang, 150, tiap-tiap pagi lah. Kuliah pondok kan, belajar pondok. Cuma pondok kami tak adalah duduk macam tuan-tuan ni, semua kerusi, meja semua. Ya, hari Jumaat je cuti. Hari ni ada kuliah, besok ada kuliah. Yang ngaji semua veteran-veteran, pesara-pesara semua pondok tu. Ya, semua minyak angin tu kan. Masuk je bam, ini pun bau bam, sana pun bam rimau, bam pala, macam-macam bam tu Ustaz. Tak apalah juga, tak ada minyak wangi. Ya, saya kata tuan-tuan, saya ni mengajar kelas muda-muda wangi. Main kelas tuan-tuan ni minyak angin semua. Hak kawan ni sakit lutut, hak kawan ni darah tinggi naik, kawan ni sakit kepala. Sambil duduk mengaji tu, sapu bam je. Inilah dia orang tua-tua mengaji tuan-tuan. Di mana-mana perempuan yang minta cerai daripada suaminya dengan tiada sebab yang dibenarkan oleh syarak, maka haramlah perempuan itu mencium bau syurga. Mana-mana perempuan yang minta cerai tanpa sebab, tak boleh cium bau syurga. Habis itu Ustaz, boleh minta cerai? Boleh. Apa sebab? Yang dibenarkan syarak. Ialah apa sebab? Suami tak bagi nafkah. Nafkah apa Ustaz? Dua-dua nafkah tak bagi. Nafkah batin tak bagi, nafkah zahir tak bagi. Berapa lama Ustaz yang kata boleh dia tak bagi itu Ustaz? Tengok dalam edah itu, berapa lama? 3 bulan Ustaz. 3 bulan lah rujuk jabat qadi. Suami saya dah 3 bulan tak balik. Nafkah tak bagi, telefon tidak, apa pun tidak. Bila minta cerai? Kalau macam ni tuan qadi, saya nak sahkan taklid saya ni. Boleh awak buktikan suami awak tidak balik? Boleh. Mak bapak saya boleh buktikan sebagai saksi. Selain daripada mak bapak awak, boleh tak orang lain? Mak bapak awak ni memanglah dia masuk belah awak. Oh, saya akan panggil rakan seofis saya dan jiran saya. Silakan buat. Kami mengesahkan bahawa suami dia memang tak balik dah 2 tahun. Kami pula yang sediakan makan minum pada dia. Maka dia berhak minta cerai. Sebab dalam belakang sijil nikah dia 3 bulan. Clear? Qadi kata okey, 3 bulan kita sahkan. Lepas edah ni awak datang balik jumpa saya. Kenapa tuan qadi? Saya pun bujang juga. Itu pun qadi itu juga. Itu syarat yang pertama. Boleh minta cerai sebab suami tak balik, tak bagi nafkah. Yang kedua, suami balik, ada sedang terkatil tu Ustaz, tidur makan minum semua ya terkatil tu Ustaz. Sakit ke dia? Tak ada Ustaz, kerja tidur je Ustaz. Malah ya amat. Saya lah yang kerja panjat pokok petai Ustaz, nak jual petai. Saya lah yang panjat pokok kelapa Ustaz, dia punya malah Ustaz. Dah berapa lama dia macam tu akak? Ya Allah Ustaz, daripada anak pertama Ustaz, akak dah tak tahan dah, akak nak minta cerai. Berhak dia minta cerai walaupun suami ada dalam rumah, sebab suami tak mampu bagi nafkah. Boleh? Ataupun sebab yang ketiga, suami tak sentuh dia. Suami langsung tak sentuh. Tak sentuh apa Ustaz? Tak sentuh lah, tak faham lah. Saya Ustaz dah 4 tahun suami tak sentuh. Saya ni macam tak ada suami Ustaz. Suami sebelah saya tak pegang apa saya Ustaz. Sedangkan saya masih muda. Saya perlukan belayan laki-laki suami saya. Pergilah minta cerai. Suami awak sakit ke? Sakit. Oh dia ke? Tak berubat? Tak mahu Ustaz. Macam bucu kain Ustaz. Macam bucu meja. Langsir meja kan? Ni. Tuan nampak tak langsir meja ni? Oh. Itu. Faham ke ni? Tak faham Ustaz. Dah jenuh dah Ustaz, tak mahu. Boleh minta cerai. Dulu sihat dia Ustaz, sekarang tak sihat. Tapi kerja kuat. Tapi kehendak keinginan dah tak ada Ustaz. Saya pun manusia Ustaz. Takkan kena buat dosa, minta cerai. Suami dulu kerja apa? Pemanjat pokok kelapa. Oh. Habis tu macam mana? Boleh sakit. Dia panjat, rupanya ular tedung di atas Ustaz. Dia gelosor turun bawah, jatuh atas tanah Ustaz, terhempas. Oh.
Lepas tu mati ke dia? Tak ada mati. Benda lain mati tak? Maka bolehlah dia minta cerai. Yang keempat, dia boleh minta cerai. Suami dia itu tak bertanggungjawab. Penagih dadah. Habis barang dijual. Boleh minta cerai. Ataupun yang kelima, suaminya berpenyakit yang membahayakan dia. Penyakit AIDS ke, sifilis ke, yang boleh membahayakan dia ataupun anak-anak yang akan dikandungnya. Boleh minta cerai. Ataupun suami itu gila. Ataupun setara gila. Boleh minta cerai. Duk sorang-sorang lah. Boleh minta cerai. Dah tak betul dah ustaz. Oh, tak tahan dah saya ni. Ataupun dia boleh minta cerai daripada suaminya apabila suaminya itu kaki pukul. Ya, nak rakam tak? Baik. Suaminya kaki pukul. Tiap-tiap hari sepak terajang. Tiap-tiap hari pukul dia. Boleh dia minta cerai. Siapa? Ataupun yang ke-8, dia boleh minta cerai bila suaminya menghalang dia beribadat. Yang ke-9, dia boleh minta cerai daripada suaminya bila suaminya menyuruh dia berbuat maksiat. Boleh minta cerai. Inilah sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak pada seorang perempuan untuk minta cerai. Tetapi tidak boleh perempuan itu minta cerai kalau suami menikah lain. Sebab menikah lagi seorang itu dibenarkan syarak. Dengar cerita abang dah kahwin lagi seorang ya. Sampai hati abang. Apa kurang saya? Oh sudah. Sebelah lah. Pelakon air mata yang merah. Sekarang awak pilih saya tadi. Saya tak suka bermadu tau. Ya tak, ya pun dah kahwin. Ya tak suka. Ceraikan saya. Hukum haram. Yang jenis ni lah yang tak boleh cium bau syurga. Tak boleh lah. Saya tak kira ustaz. Tak cium pun tak apalah. Lantok je lah kita dia. Subhanallah. Tuan-tuan. Tak cium bau syurga pun tak apalah. Janji tak ada madu. Subhanallah. Dah kahwin dah ya. Oi, sabarlah. Sabarnya banyak. Saya tak puas hati memang tak. Kenapa tak bunting tu bang? Laki lain bertingkap dah tu kan. Kalau aku pintu tu. Lompat bertingkap. Jadi janganlah macam itu. Dah kahwin. Abang, saya larang. Saya tak setuju ke. Saya setuju ke. Abang dah kahwin dah. Saya minta pada abang. Tolonglah berlaku adil pada kami. Pada kami berdua. Saya larang abang kahwin juga. Saya tak suka pun abang kahwin juga. Sekarang abang dah kahwin. Abang dah memikul tanggungjawab yang besar. Maka tolonglah berlaku adil. Cuba cakap macam itu. Kalau abang tak adil pada saya akan dakwa abang di hari kiamat. Ingat abang, saya takkan lepaskan abang. Kecil perut tuan-tuan. Cuba cakap macam itu. Janganlah pergi jumpa bomo, ambil pedang samurai, ambak lagi. Laki lari pergi ke masjid, nyorok balik tiang. Malu ke orang. Yang kedua, tak boleh minta cerai kalau tak ngam dengan mak. Tak ngam dengan mak mertua. Saya tak suka dengan mak abang. Tak suka dengan ayah abang. Abang okey. Yang KO-nya mak abang. Ceraikan saya. Yang tu tak boleh minta cerai. Kerana tak bersetuju dengan mak bapak suami. Mak bapak suami lantak je lah. Janji suami tu okey. Tak boleh minta cerai jika suami itu tidak tega. Dulu kenapa kahwin? Dulu saya kahwin dengan dia ustaz. Saya ingatkan dah tak ada orang nak kat saya. Ya ni pun jadilah. Jadi lepas besar. Dia kata. Bila dia dah jadi isteri orang. Ada pula orang minat pada dia. Yang segak pula tu. Ya Allah. Suami dia kurus je. Dia banding suami dia dengan orang yang nak dekat dia. Suami dia macam piano. Macam gitar dalam badan. Ya Allah. Macam ya Allah. Boleh main lah. Dia tengok yang nak pada dia tu bulu dada yang daripada pusat naik ke muka. Subhanallah. Maka dia minta cerai kat lelaki dia. Dia kata abang cerai kat saya. Abang dia tak suka dengan abang. Jenis ni lah yang tak cium bau syurga. Jenis tak cium bau syurga pasal sebab itu. Dulu kenapa kamu nak dengan aku? Dulu saya tak kisah. Sebab saya ingatkan abang je nak kat saya. Sebab tu saya tak kisah.
Selain daripada itu, saya nak dekat abang tu, saya tak kisah sangat sebab nama saya Aiman. Sebab tu saya tak kisah. Rupa-rupanya sekarang tak ramai orang nak. Jadi saya mempunyai pilihan. Jadi haram tuan-tuan. Yang haram minta cerai lagi, sebab tak ada sebab untuk minta cerai. Abang, kita bercerai nak? Apa salah abang? Tak ada apa salah abang. Apa kurang kamu? Tak ada apa juga. Habis tu kenapa bercerai? Saja. Rasa nak jadi macam orang muda balik abang kan? Senang, tak payah masak, tak payah basuh kain, tak payah balik kampung kan? Abang orang tu tak macam tu abang? Kata suami dia. Eloklah dia orang. Zat makhluk boleh dibentuk. Kita ada kayu, kita boleh bentukkan kayu. Kita ada batu, kita boleh bentuk batu. Sebab dia berjisim, dia berjirim. Tetapi Allah tidak sama macam sifat itu. Dan Allah bukan jauhar, bukannya satu benda yang boleh dipegang, dilihat, dibentukkan. Allah tidak berpihak. Tak tahu Allah ni duduk macam mana. Kita berpihak. Saya berpihak di hadapan tuan-tuan. Saya berpihak di atas kerusi. Tuan-tuan berpihak di bawah. Tuan-tuan berpihak di hadapan saya. Allah tidak begitu. Ada satu tok guru, dia tunjuk terror pada anak murid dia. Dia tunjuk terror pada anak murid. Anak murid baru daftar nak mengaji. Masuk mengaji. Dia tanya anak murid dia, sebelum bumi ada, sebelum langit ada, sebelum semua makhluk ada, Allah berada di mana? Tok guru tunjuk terror pada anak murid. Sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum bintang ada, Allah ada kat mana? Dia tanya ke anak murid dia. Anak murid dia jawab, sebab itulah saya nak main mengaji ni, nak tanya ke guru tu. Padahal dua-dua tak apa. Maka nak cover malu tok guru tu, tok guru jawab apa? Dia ni bumi dan langit ni macam telur ayam. Telur ayam. Dibuang kulitnya, tinggallah isinya. Maka kulit jadi langit. Isinya ni jadi bumi. Keluarlah baunya telur ayam. Begitulah. Asalnya satu. Jadi langit, jadi bumi. Keluarlah Allah. Merapu. Sesat siapa yang bagi jawapan dia. Tak perlu kita nak ajar Allah supaya jadi penyayang, supaya jadi pengasih. Memang Allah dah pengasih. Tak perlu dah. Setengah orang dia marah, doa dia lambat makbul. Doa siang malam ustaz tak ada makbul pun. Dia marah. Sekarang ni kamu minta pada Allah. Minta ke suruh? Tuan-tuan berdoa ni minta ke suruh? Minta Allah bagi ke? Suruh Allah bagi. Salah satu sebab doa tak makbul ialah kita menukar daripada minta kepada suruh. Sebab tu Allah tak makbulkan doa kita. Kita minta, ya Allah dengan rahmat-Mu, ya Allah perkenankanlah doaku ni, ya Allah. Itu minta. Yang kita sekarang minta apa? Suruh. Ya Allah bagilah aku ni, tak bagi jaga. Itu yang Tuhan lambat tu. Bila kita suruh, siapa nak bagi? Allah Tuhan. Kita hamba. Kalau Tuhan pengarah, budak di bawah tuan-tuan, suruh tuan-tuan. Tuan-tuan kata apa? Siapa? Aku siapa? Cuma minta dekat dia. Tuan ni baik dah Tuan. Senyum Tuan pun saya tengok seronok dah. Mana ya? Mesti dia bagi. Itulah nama dia minta. Jadi kalau Allah lambat bagi ke, cepat bagi ke, belum bagi ke, redha saja. Jangan pandai-pandai minta dah tak bagi. Itu namanya suruh. Paksa Tuhan. Tuhan bukan layak dipaksa-paksa. Dia Tuhan. Dia bagi, ambil. Dia lambat bagi, redha. Dia cepat bagi, alhamdulillah. Ini yang saya katakan pagi tadi, kuliah subuh tadi, ada orang yang bila berdoa, malas berdoa. Siapa nak bagi? Habis-habis semayang maghrib, ya Allah, ya Tuhan. Macam selalu lah, ya Allah. Siapa nak bagi kan dia? Dia berdoa pun macam selalu lah, ya Allah.
Tak, macam pergi kedai kopi je. Mama macam biasa kata. Habislah. Dia ingat Tuhan tu macam mama lama. Jadi kita kena ubah tuan-tuan, minta. Cuba tuan-tuan tengok Rasulullah berdoa macam mana. Rasulullah berdoa, pujinya banyak, mintanya sikit. Allahumma anta nurus samawati wal ard wa fihin. Allahumma anta malikus samawati wal ard wa ma fihin. Allahumma alaika tawakkaltu, alaika anabtu, wa alaika raja'tu. Dia puji Allah. Berjela-jela Nabi puji Allah. Last kali baru doa, faghfirli, faghfirli, faghfirli ya Rabb. Faghfirli ma min zambi wa ma akhar wa ma awwas wa bil. Sikit saja doanya, tapi mintanya banyak. Mintanya sikit. Pujinya banyak, mintanya sikit. Puji ya Allah, Engkau lah Tuhan langit, Engkau lah cahaya, Engkau lah yang berkuasa kepada Engkau lah aku punya. Puji Allah, mintanya sikit. Kita pula minta banyak, puji sikit. Minta dah mesti, ya Allah berikanlah sahabat, berikanlah, ya Allah berikanlah. Puji tak ada, siapa nak bagi? Cuba tuan-tuan puji orang banyak, mesti bagi. Kereta kamu cantik, baju kamu pun cantik, lawang betul kamu. Memang cantik dah. Yang dik 10 ringgit, insya-Allah dia bagi. Ini tidak, terus minta duit, siapa nak bagi? Cuba puji banyak-banyak dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdar